Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Sidang hadirin karya Masjid Sarjana Utama, Bandar Sarjana Utama, bertemu lagi kita. Mari sama-sama kita merafak setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita dalam kuliah maghrib secara online. Hari ini kita nak membicara daripada tajuk tidak kupinta jadi sebegini. Sememangnya manusia itu menghendaki semuanya baik dan segala mengikut apa yang terancang di dalam sanubari mereka. Namun perlu disedari bahawa kehidupan manusia itu telah dirancang terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana melalui blueprint penciptaan makhluk, iaitu qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas tuan-tuan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Tetapi perancangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling terbaik. Kita duk menyangka kita duk rancang ni bagus dah, tetapi ada lagi perancangan yang lebih baik. Sebab itulah saya mengambil tajuk hari ini tidak kupinta jadi sebegini. Hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemik COVID-19. Ada orang pinta tak? Ada sesiapa yang minta? Tak ada. Ada orang minta dia nak sakit? Tak ada. Ada orang minta dia nak miskin? Tak ada. Ada orang minta dia nak mati? Pun tak ada. Ada dia minta rumah dia terbakar? Tak ada juga. Ada dia minta kereta dia rosak terus rosak? Tak ada. Tetapi kita perlu ingat bahawasanya segala apa pergerakan kita di atas muka bumi Allah ini adalah berdasarkan blueprint Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada setengah manusia tidak mampu atau masih belum dapat menerima hakikat bahawa mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sebenarnya sedang berada dalam perjauhan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kita. Kan? Semua sekali. Tidak ada terkecuali sekalipun. Semua bergerak di atas jadual yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sama ada mereka suka atau tidak, mereka perlu meretasi perjalanan tersebut. Kan? Mu suka tak suka, apa yang Allah Taala telah tentukan, nak tak nak, kamu kena ikut. Kamu kena susur. Kamu kena mengikut landasan yang telah Allah ciptakan. Tidak lain, tidak bukan. Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan kita sebagai hamba yang betul-betul beriman kepadanya. Mentaatinya dengan sungguh-sungguh. Mentaati Rasulullah dengan bersungguh-sungguh. Maka kita nak petik satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kemungkinan kamu membenci sesuatu perkara padahal dia amat baik bagi kamu, dan berkemungkinan kamu menyukai sesuatu perkara, kamu kasih satu perkara padahal ia amat buruk bagi kamu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perli kita. Allah perli kita dengan dia menyatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Dialah maha mengetahui sedangkan kamu tak tahu. Hari ini kita tak perasan ramai yang benci Allah. Ramai yang nak benci kepada perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa Allah jadikan aku miskin? Kenapa Allah jadikan aku sakit? Kenapa Allah jadikan aku macam ni? Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa macam ni dan sebagainya. Sedangkan kita lupa
berkemungkinan di situ ada yang baik bagi kamu. Berkemungkinan di situ untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kamu ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, menanamkan cinta ke hadrat Allah, ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga manusia. Tetapi kita tak menyangka, kita tak sebegitu. Kita suka membenci, kan? Suka menyangka buruk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam sebalik konflik itu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah telah sediakan. Lagu mana kita? Mari kita tepuk dada tanya iman masing-masing. Dan berkemungkinan apa yang kamu suka tadi, kan? Sesuatu yang kamu suka tadi, wa huwa syarrul lakum. Sedangkan dia buruk bagi kamu. Kita kejar pangkat. Dan kejar kekayaan. Kejar pengikut yang ramai. Dalam kadang pandemik pun masih nak berebut jawatan. Dalam kadang pandemik sebegini pun masih nak jadi, masih lagi nak cari kekayaan. Masih lagi duk fikir orang cakap nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Maaf cakaplah. Masih lagi nak memburukkan orang itu, memburukkan hari ini. Sebab apa kita suka benda tu? Sebab apa dengan nama dan kemegahan, pangkat dan sebagainya kita merasa kita hebat. Dengan harta yang kita ada, kita merasakan harta tu boleh guna sampai bila-bila. Lupakah kita dua surah yang Allah sebut dalam Al-Quran menjadi ancaman kepada kita berkenaan orang yang lalai, berkenaan orang yang mengumpul harta, iaitu daripada suratul Takatsur dan suratul Humazah. Pergi rujuk pada ayat itu. Pergi rujuk dua surah ini, dua surah yang mengancam manusia, yang lalai dengan pangkat, yang lalai dengan harta benda, yang lalai dengan anak pinak, yang lalai dengan kedudukan dan sebagainya. Suratul Humazah juga Allah menyebut dengan jelas. Orang yang duk mengumpul harta, menyangkakan harta tu boleh guna sampai bila-bila, boleh beli orang tu, boleh beli maruah orang ini, boleh beli dan sebagainya itu dan sebagainya. Sehingga mana Allah menyatakan dengan jelas, harta kamu tak boleh buat apa. Kalla la yunbadanna fil khutamah. Tidak sama sekali harta kamu sekadar tu je. Tak boleh kamu guna sampai ke akhirat dan sebagainya. Kita merasakan benda tu baik. Kita boleh beli maruah orang. Dengan duit yang banyak kita beli tu, beli saksi dan sebagainya. Mana kata tuan-tuan ibu rahmati Allah. Sebab itulah kita merasakan benda yang baik itu. Kena ingat, ada keburukan yang sangat besar di sebaliknya. Lalu Allah menyatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lah yang maha mengetahui, dan kamu tak tahu apa dia. Kan? Kita tak tahu benda. Semua Allah susun. Semua mengikut penjaduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada daya upaya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya kita, kecuali kita kena mengadu, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sangka dengan Allah. Balik kepada Allah. Banyakkan berdoa kepada Allah. Kan? Tak ada kita pinta menjadi macam ni, tuan-tuan. Maka balik kepada Allah, balik kepada baginda Nabi SAW. Kerana apa? Betapa besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya kemurahan Allah, betapa indahnya pengampunan Allah, betapa luasnya rahmat Allah, betapa sempurnanya kurniaan Allah. Bayangkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ahli tauhid, dan rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebagai penutupnya pada kuliah kita pada kali ini, saya tutup dengan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'in wa naqsin minal amwali wa anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu wahai manusia dengan ketakutan, kelaparan, kemerosotan harta benda, motivasi jiwa, buah-buahan, dan berita gembiralah bagi orang-orang yang sabar. Suratul Baqarah ayat 155. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena ingat, Allah akan uji kita dengan 5 perkara tadi. Yang pertama, Allah uji kita dengan ketakutan.
Yang kedua, Allah uji kita dengan jok, kelaparan. Yang ketiga, Allah uji kita wa naqsi minal amwal, kemerosotan ekonomi, harta benda kita jatuh dan sebagainya. Yang keempat, Allah uji dengan wa anfusi, motivasi diri. Ada orang murung, Allah dispress dan sebagainya. Yang kelima, Allah uji juga tentang buah-buahan. Tetapi Allah nyatakan dengan jelas di sini, siapa yang mampu bersabar dengan kesemua ujian Allah Subhanahu wa taala ini, inilah berita gembira bagi dia. Jadi tuan-tuan, ibu ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, rasanya sekadar itu sahaja kuliah kita secara online pada malam ini. Moga-moga ada kebaikan dan rahmatnya di situ. Moga-moga Allah rahmati kita, Allah berkati kita, Allah jaga kita, Allah lindungi kita daripada pandemik COVID-19, dan Allah sentiasa memberi dorongan-lorongan kepada kita untuk kita meraih keredaan Allah, meraih taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja kita tangguhkan majlismu kita dengan kifaratul majlis dan juga salatul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga kita bertemu lagi di lain siaran insya-Allah.